warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat hari Rabu. So hari ini kita berjumpa lagi dalam sesi Sembang Santai Asia. Okey. So kita sembang-sembang berkenaan dengan pengurusan kewangan dan juga macam mana emas boleh membantu menguruskan kewangan tuan-puan dengan lebih baik. Okey. Okey. So macam mana kehidupan seharian, insyaAllah semoga semuanya adalah dalam keadaan yang baik-baik sajalah. Okey, so saya pun dah berapa hari tidak ber-FB live. So ada kekangan lah dari segi aktiviti harian. So hari ini saya nak sharing lagi berkenaan dengan macam mana emas boleh mempercepatkan misi bebas hutang. Okey, misi bebas hutang. Sebenarnya sebab dah ramai orang yang boleh capai misi bebas hutang dengan simpanan emas. Jadi saya hanya sharing sajalah, dan saya pun ada menggunakanlah cara ini untuk kita kata capai misi bebas hutang lah. Okey. So kalau dari segi ultimate-nya, misi bebas hutang yang dalam skop yang tepat lah, maknanya bebas hutang yang kata tak baik, saya alhamdulillah dah capai bebas hutang. Sebab ada hutang saya yang tak baik tapi dah di cover oleh pendapatan daripada hutang saya yang baik. Okey. So, kita kena clear kat sini, ada dua jenis hutang, iaitu hutang baik dan hutang tak baik. Maksud saya tak sebutlah hutang yang tak baik itu dari segi yang perkataan yang negatif kan. Okey, yang tidak positif. Okey. So, hutang baik dengan hutang tak baik. So, hutang baik ni macam mana? Hutang yang boleh memberikan kita pendapatan, menambahkan pendapatan kita. Contoh hutang, kita buat hutang dengan bank, dan kita membeli sebuah rumah untuk disewakan, dan sewaan daripada rumah tersebut adalah dalam cash flow yang positif. Maknanya kita tak perlu menambah sebarang duit tambahan lain lah daripada poket kita sendiri untuk nak bayar loan tersebut. Maknanya yang keadaan sewa tu dah boleh melangsaikan pembayaran bulanan pinjaman bagi perumahan tersebut. Dan lagi baik bila kita ada positif lah. Maknanya contoh kita ada loan rumah yang bernilai 1,000 dan kita dapat sewa rumah tersebut dengan sewa 1,200. So kita ada cash flow positif RM200. So RM200 tu dah masuk dalam kita punya poket lah, maknanya pendapatan tambahan. Okey. So itu hutang baik. Hutang tak baik macam mana? Okey. So hutang tak baik ni, so saya ni belajar daripada buku-buku kewangan lah. So saya bukannya buat orang kata teori-teori sendiri kan. So saya belajar daripada buku-buku kewangan, contoh kata Rich Dad Poor Dad. Okey. Dan juga ini mentor saya lah. Mentor saya dalam pengurusan kewangan dan juga emas, iaitu Encik Muhammad Zulkifli Syafi'i. Ini buku misi bebas hutang. Banyak yang membantu saya lah untuk saya bebas hutang lah. Okey. So yang ini pula adalah buku Wang Emas, iaitu bertahan ketika gawat, yang saya gunakan. Maknanya saya gunakan emas untuk membantu saya mencapai misi bebas hutang. So saya tak adalah dengan dua mentor tu saja. Saya pun juga bermentorkan dengan Tuan Azizi Ali, jutawan daripada planet Jupiter. Buku beliau. Dan ada banyak lagi lah buku beliau yang saya baca juga, Tuan Azizi Ali ni, sebab dia ada banyak buku. Okey. So saya juga membacalah buku daripada tulisan Puan Puan Hajah Rohani ni, bijak mengurus wang. Sangat bagus. Okey. So maknanya daripada saya mengupas ni dari perspektif banyak-banyak mentor lah. Banyak mentor, maknanya kita nampak dari segi nak misi bebas hutang ni kenapa kan. So bila baca buku-buku kewangan, jadi kita jelas lagi lah misi kita untuk kewangan. Okey. So sebenarnya misi kita adalah untuk misi bebas hutang lah. Misi bebas hutang supaya kita tidaklah terikat dalam kehidupan rat race. Rat race ni macam mana? Okey. Rat race ni maknanya kita dapat gaji, kita bayar hutang, lepas tu tunggu gaji lagi untuk nak cukupkan kehidupan kita seharian. Maknanya kalau contoh kata dapat gaji seminggu dah habis. Lepas tu dah macam kita mengeluh lagi untuk nak tunggu lagi gaji seterusnya. Sebabnya duit kita tu kita habiskan untuk bayar hutang sahaja. So itu rat race lah. Cycle dia tu berputar macam tu. So kalau maknanya kita punya ultimate kewangan adalah yang kita nak misi bebas hutang. So kita tak adalah duit gaji kita tu sebenarnya untuk bayar hutang saja. Maknanya tak ada kita dapat gaji bayar hutang, dapat gaji bayar hutang. Tak. So maknanya kita boleh
merasai lah kita punya pendapatan tersebut. Okey. So tak adalah maknanya kata contoh, kita ada gaji 5,000 tapi memang kita pun komitmen kita 5,000. Contohnya semua sekali. Tak ada, kita tak akan ada lebihan lah. Okey. So macam mana emas boleh mempercepatkan misi bebas hutang ni? Kalau contoh saya buat maknanya dia ada step-step dia lah. Okey. Step pertama adalah kita kena clear lah apa yang kita nak capai. Maknanya contoh kita dah kena clearkan contoh yang dalam buku Rich Dad Poor Dad ni memang sangat jelas lah ditunjukkan macam mana cara. Maknanya kita kena buatlah dari segi senarai kita punya hutang dan juga komitmen kita dan juga apa aset yang kita ada. Jadi bila nampak kat situ macam mana yang sebelah aset tu boleh membantu untuk mempercepatkan kita punya dekat liability ataupun komitmen kita setiap bulan lah. Okey. So kena clear kat situ. Kena buat senarai komitmen dan juga senarai apa aset yang kita ada. Mungkin sebenarnya yang kita rasakan aset tu sebenarnya bukan aset pun. Contoh kan, kadang-kadang kita rasa macam kita beli kereta adalah aset. Tapi kalau kereta itu hanya mengurangkan pendapatan kita pendapatan bulanan kita, maknanya dia tak ada menambah pendapatan. Kalau contoh kita memang gunakan kereta untuk pergi jumpa dengan klien. Okey, pernah jumpa dengan klien. Kalau tak ada kereta jadi macam susah sikit, contohnya macam tu. Jadi kenderaan tu boleh jadi aset lah sebab dia boleh meningkatkan kita punya pendapatan. Tapi kalau semata-mata kita memang just nak guna untuk kehidupan seharian sahaja tanpa ada benefit daripada pendapatan tambahan, so mungkin kereta tu hanya jadi orang kata liability sahajalah. Macam tu. So maknanya kita tengok balik apa yang dikategorikan sebagai aset dan apa yang kita dikategorikan sebagai liability. Okey, daripada situ kita nampak apa yang kita nak misi bebas hutangnya. Bila kita dah listkan antara aset dan juga liability. Okey. So yang kedua, maknanya kita dah tengok dah senarai tu. So kita listkanlah apa yang misi bebas hutang kita. Hutang mana yang kita nak selesaikan. Dan yang ini saya belajar daripada Tuan Zaidi Ismail lah. Tuan Zaidi Ismail maknanya daripada senarai hutang tersebut tak payah nak kira, tak perlu kira dari segi dia punya faedah dia tertinggi ke apa, tak payah. So kita nak misi bebas hutang ni, kalau contoh kita ada 5 hutang contoh kita ada 5 hutang jahat, 5 hutang tak baik, kita tengok aja mana hutang yang paling rendah dia punya nilai. Paling rendah dia punya mana yang kita nak settlekan. Contoh kata ada yang 2,000, 5,000, 10,000, 200,000, 300,000. So ambil dulu, habiskan yang 200,000, 2,000 tadi. Okey, contoh So kita habiskan yang 2,000 tu dulu. Jadi bila habis 2,000 tu, kita dah tinggal 4. Nampak terus progresnya hutang tak baik kita tinggal 4. Okey. So lepas tu maknanya kita fokus pula kepada yang hutang yang kedua terendah. Okey. So macam mana emas boleh mempercepatkan misi bebas hutang ni? Dengan sebabnya apa? Okey, sebabnya yang pertama sekali adalah kalau yang tuan-puan boleh tahulah, yang mungkin ada puan-puan pernah terdengar, tuan-puan pernah terdengar bahawa 75% laporan daripada Bank Negara Malaysia mencatatkan, mereportkan bahawa 75% daripada rakyat Malaysia tak ada simpanan walaupun 1,000. Surprise tak surprise? Mungkin orang yang mendengar ni adalah simpanan lebih daripada 1,000. Tapi sebenarnya kalau tuan-puan macam tu, maknanya tuan-puan dah termasuk dalam golongan yang 25% yang ada simpanan lebih daripada 1,000 lah. Tapi surprisingly memang 75% tak ada simpanan walaupun RM1,000. Kenapa macam tu? Sedangkan kita tahu kan kebanyakan boleh katalah rakyat Malaysia ni income-nya macam tak adalah macam teruk sangat kan. Kita kata kalau dari segi kita tengok secara generalnya lebih daripada 75% rasanya ada income lebih daripada 2,000 ataupun 3,000 satu bulan. Okey. Cumanya sebab habit kita menyimpan ni, bila kita menyimpan dalam bentuk wang, ia adalah orang kata dari segi emosinya, wang ni dia akan attract kita untuk berbelanja. Kenapa saya kata macam tu? Saya bukan kata based on saya punya pendapat sajalah. So memang guru kewangan saya, guru kewangan dan juga guru mentor emas ni, dia memang menuliskan dalam bukunya, walaupun kewangan adalah logik, maknanya
kewangan adalah logik matematik. Maknanya memang kita boleh kira. Okey, contoh kata kita memang, contoh bajet kita punya gaji 3,000, tapi kita memang dah bajetkan 2,000 saja aku nak belanja satu bulan. So ada 1,000 simpanan untuk simpan setiap bulan. So sepatutnya bila kita ada 1,000 untuk simpan 12 bulan, kita patutnya dah ada 12,000 lah kan dalam tabungan lah. Tak kisahlah dalam tabungan duit, maknanya tentu ASB ke, tabung haji ke, akaun simpanan biasa ke, maknanya sepatutnya kita ada 12,000. Tapi dia logik kan, logiknya 12,000. Tapi kita buat keputusan berdasarkan emosi. Berdasarkan emosi. Maksudnya apa? Bila kita ada duit, kita memang cepat emosi kita trigger. Benda yang kita rasakan benda tu adalah keperluan. Walaupun sebenarnya benda itu adalah kehendak sahaja. Cuba cek 10 barang yang kita beli yang terakhir. Contoh kata dalam masa contoh 1 bulan yang terakhir ni kan. Apa yang kita beli. So kita tengok, cek balik sama ada itu adalah keperluan ataupun kehendak. Itu adalah satu terms yang paling penting lah untuk kita belajar lah, untuk kita tahu bezakan antara keperluan dan kehendak. Dalam buku Misi Bebas Hutang ni ada disebutkan. So bolehlah tuan-puan cari buku ni. So maknanya tuan-puan kena macam contoh saya pun kan, saya ingatkan tuan-puan, saya ingatkan diri saya sendiri sebenarnya yang lebih penting. Maknanya kena bezakan antara keperluan dengan kehendak, sebab kita ada misi kan. Contoh tadi misi bebas hutang. Bila misi bebas hutang, kita dah buat dah senarai, kita tengok apa hutang yang kita nak selesaikan. Dan kita dah ada tadi, contoh kata kita ada 1,000 satu bulan, sepatutnya yang kita boleh simpan. Okey, so secara logik ini kita boleh simpan lah 12,000. So maknanya tadi contoh kata kita ada hutang yang 2,000, contohlah kata ada hutang dengan mak lah 2,000 kan. So nak bayar duit hutang mak 2,000. So kita patutnya 2 bulan dah boleh bayar lah. Tapi kadang-kadang sebab kita dah ada 2,000, terus kita trigger, emosi kita trigger, kita tahu kita ada duit 2,000 dan kita rasa kita perlukan contoh satu barang. Contoh apa? Yang harga 2,000 contoh. Peti sejuk lah contoh peti sejuk. Peti sejuk kita kecil sikit sebelum ni. So bila kita ada 2,000, terus kita rasa macam tak apalah, hutang mak tu tak apalah, nantilah bayar sikit-sikit nanti. 2,000 ni saya nak tukar peti sejuk baru yang lagi besar. Sebab kita matlamat ada, cumanya kita kalah dengan emosi sebab sebabnya simpanan kita dalam bentuk wang. Okey. Sebab kita justifikasi tadi. Justifikasikan tadi tu ni yang logik bahawa kita memang perlukan benda tu untuk kehidupan seharian lah. Konon macam tu kan kita rasa. Tapi sebenarnya mungkin hanya satu kehendak lah. Satu kehendak sahaja. Okey. So kalau kata contoh, tuan-puan simpan dalam bentuk emas. Sebab saya pun simpan macam tu, jadi saya pun berani sharing lah, berani berkongsi berkenaan dengan simpanan emas ni. Macam mana simpanan emas ni dah boleh membantu meningkatkan jumlah simpanan saya. Okay. Dan juga lagi ramai orang lah, sebab Cik Zul ni pun dalam buku Wang Emas ni sebab dia dah berjaya meningkatkan simpanan dia dan dia bebas hutang apa semua, dan dia berjaya menyimpan emas. Jadinya untuk meningkatkan tabungan dia selepas daripada misi bebas hutang, jadi dia menulis buku ni. Jadi saya terinspirasi daripada buku ni, jadi saya pun ikut dia dan saya pun insya-Allah dah capai sedikit sebanyak dengan apa yang dia capai. Jadi saya sharing kepada tuan-puan semua. Contohnya tuan-puan dalam bentuk macam ni, simpan 1 dinar macam ni. 1 dinar ni 1,000. Contoh tadi saya kata dia ada 2,000 kan. 2,000 ni 2,000 lebih lah. Yang 10 gram ni 2,700. Sekejap ya, saya buka dalam casing. Dia emas public good dalam casing macam ni. Alamak, kejap ya. Dah terbuka. Jatuh dia terbuka dah. Okey. So kalau contoh yang ini 10 gram 10 gram ni 10 gram. Okey, ni 10 gram. 10 gram ni kalau harga hari ni di dalam RM2,675. So kalau tadi contoh kata tadi 2 bulan kita dah ada RM2,675. Contoh kita nak bayar 2,000 tadilah. So mungkin kita boleh pergi
Kalau kata contoh, kalau memang tuan puan jenis orang yang memang tak boleh menyimpan, ada 2,000 je terus jadi barang, ada 2,000 je terus jadi barang, so tak boleh nak simpan lah 2,000, ataupun nak simpan jadi 5,000 ke, memang tak boleh. So saya memang syorkan lah, tukarkan juga dalam bentuk emas, walaupun mungkin nak bayar hutang tu dalam masa 2 bulan. Sebab kalau tak simpan macam tu, langsung tak dapat. Sebab ramai orang macam tu. Kenapa? Kerana memang dia dah bekerja bertahun-tahun, simpanan dia walaupun dana kecemasan 3 bulan pendapatan pun tak ada. Tadi kan yang saya kata tadi, Bank Negara mereportkan bahawa 75% rakyat Malaysia tak ada simpanan walaupun 1,000. Maknanya benda tu memang tepat lah. Maknanya ramai orang yang tak ada simpanan walaupun 1,000. Jadinya memang kalau contoh tuan puan nak bayar yang hutang 2,000 pun sangat sesuai lah. Kalau orang perempuan yang jenis yang memang panas tangan, tak boleh menyimpan walaupun 1,000 walaupun 2,000. Jadinya contoh nak bayar yang hutang 2,000 tu pun tuan puan eloklah simpan dalam bentuk emas. Tapi kalau secara orang kata secara logiknya tepatnya tak sesuai lah. Sebab emas ni dia ada turun naik. So yang paling sesuai adalah contoh yang tadi. Kita ada hutang 2,000, ada hutang 5,000, lepas tu kita ada hutang 100,000, 200,000 dan 300,000 contohnya. So yang untuk 100,000 ni sangat sesuai simpan. Sebab 100,000 biasanya kalau contoh kita simpan 1,000, 1 tahun kita boleh simpan 12,000 kan. So 100,000 maknanya dalam contoh kata 8 tahun macam tu. So 8 tahun sangat sesuai lah kita simpan kan. Okey. Sebab dalam masa 3 tahun, kenaikan dia tu boleh cover lah dia punya susut nilai dan ada kenaikan yang kita boleh dapat untung. Tapi kalau tuan puan yang jenis memang panas tangan, tak boleh menyimpan dalam wang, memang nak simpannya sedikit pun, eloklah simpan dalam bentuk emas. Sebab dah ramai orang yang memang dah berjaya lah. Okey. So tadi kan yang dekat sini kan, cuba perhatikan emosi kita dengan duit adalah untuk dibelanjakan. Maknanya bila kita ada duit je, kita memang ingat untuk nak belanja. Sedangkan emas adalah untuk disimpan. Contoh dalam ni, sebab saya tak nampak dah 2,000 dalam ni. Jadi saya lagi selamat lah. Emosi saya stabil. Mungkin tak apalah, tadi kan yang kita nak beli peti sejuk tu kan. So peti sejuk tu tak ada masalah lah kalau kita tak beli pun. Boleh je pakai, tak apalah. So mungkin kita beli ikan untuk makan 2 hari je kan. Contoh macam tu, beli ikan untuk makan 2 hari, lepas tu beli ayam untuk makan 3 hari, dah 5 hari kan. Lepas tu hari Sabtu Ahad kita beli je lah untuk yang lagi next 5 hari, contoh macam tu. So mungkin kita boleh compromise lah sebab kita tak nampak kita ada duit. Sebab kita ada matlamat tadi, matlamat untuk kita nak bayar hutang-hutang kita. Sebab kita dah list kan. Sebab kita nampak. Sebab kalau benda yang tak list memang tak nampak. Sebab mind kita ni dia akan tengok apa yang kita tulis sebenarnya. Sebab apa yang kita tak tulis dia macam angan-angan aje lah. Dia tak jadi lagi impian lah. Okay. So bila angan-angan ni dia tak nampak. Bila impian tu kita dah nampak lah. Apa dream kita, apa yang kita nak capai. Okay. So maknanya emosi kita dengan emas adalah untuk disimpan. Jadinya bila kita nak simpan, ada matlamat tak ada masalah lah. Lepas capai matlamat, contoh kita nak ada 2,000, kita mungkin contoh kata 2,000 tu tak apalah sebab 2,000 sedikit kan. Jadinya contoh kata dalam masa kita lagi simpan, contoh kata 3 bulan, kita dah boleh tebus balik emas tu. Jadi tak perlu jual pun, kita just pajakkan saja, rahnukan saja dalam masa 3 bulan ataupun 4 bulan dah boleh tebus balik. Dan emas tu nanti mungkin kita untuk nanti boleh pajakkan balik lah untuk bayar yang 5,000 tadi. Sebab kita contoh kata hutang 2,000, ada hutang 5,000. So maknanya dalam masa yang sama, hutang kita habis, emas kita tak hilang. Dah ramai orang buat macam tu. Tuan-tuan boleh tengok je lah. Dalam wall saya ada sharekan talk show yang berkenaan dengan Ar-Rahnu. Macam mana orang menggunakan Ar-Rahnu untuk menyelesaikan hutang mereka. Orang berniaga pun boleh buat, orang yang kerja pun makan gaji pun boleh buat. Orang berniaga lagi lah kan, sebab dia ada kira macam orang kata dari segi pendapatan tu yang tak tentu, tapi kalau dia dapat banyak macam tu kan. Maknanya bila dia nak arahnukan tu, dia kena tahulah apa sumber yang dia ada. Maknanya contoh memang dia dah ada projek yang boleh membayar untuk dia arahnukan tu, dan dia nak guna duit tu pun untuk projek, untuk bisnes tersebut. Kalau kita tak ada contoh, ada orang yang pernah tanya saya lah, okey, kalau saya arahnukan untuk simpan saja, macam kita simpan saja duit tu, kita tak ada nak guna apa pun, cumanya sebab kita tak nak simpan kat rumah.
Kalau bagi saya, baik sewa je safe deposit dekat bank. Kalau rasa macam kita takut, macam contoh katalah, tak boleh tidur malam ada 10 gram macam ni. So jatuh pula. So maknanya kita simpan je dalam peti safe deposit, bayar je dalam berapa 1 tahun. Lagi baguslah daripada kita sewa asrama di Arahnu yang kita kena bayar, dan bayarannya tu agak ada dia punya rate dia lah. Mungkin boleh serendah berapa persen kan. Dia ikut punya Arahnu lah, berapa persen. So tuan pun kalau nak tengok Arahnu tu boleh check lah. Setiap Arahnu berbeza. Mungkin dia ada yang daily rate, ada yang bulanan. So boleh tengok macam mana. So maknanya kita kena buat kajian sedikit lah yang terdekat dengan radius rumah kita tu, apa Arahnu yang ada dan berapa rate dia, macam mana yang cara dia bayar. Ada yang Arahnu yang mengenakan charge daily rate, ada yang mengenakan charge secara bulanan, ada yang kenakan charge untuk nilai marhum, ataupun ada yang mengenakan charge untuk nilai penuh barang tersebut. So kita kena buat sedikit research lah. So kadang-kadang dia punya terms and condition tu berubah. Jadi tak boleh kita nak kata Arahnu ni macam ni, Arahnu ni macam ni. Mungkin dia ada perubahan lah setiap bulan ke, dia ada perubahan. So kita kena check lah setiap masa bila kita nak buat Arahnu tersebut. So dia punya tu maknanya macam mana dia boleh misi bebas hutang ni, sebab emas ni boleh kalau dari segi emosi tu dia lagi stabil, kita je simpan duit dalam tu. Okey. Sebab contoh saya simpan emas daripada 2014. So kalau saya rasa, kalau yang saya simpan 2014 tu, kalau dalam bentuk duit dah lama kot habis. Tapi dalam bentuk emas ada je sampai sekarang. Ada sampai sekarang. Jadinya benda tu, kalau contoh yang saya punya hutang tu selesai, tapi emas saya pun ada. So macam mana saya menggunakan tu lah. Macam mana saya menggunakan emas untuk nak memastikan hutang saya dapat diselesaikan, dan kiranya emas saya ada juga. Okey. So yang ini Tuan Sabri Yaakob ni kan. Tuan Sabri Yaakob ni seorang jutawan. Dia kata, Alhamdulillah saya boleh jadi penyimpan emas di Public Gold sejak 2016. Hari ini selepas hampir 5 tahun. Okey. Saya tak nampak. Okey. Sekejap ya. Selepas habis 5 tahun. Okey, selepas hampir 5 tahun saya mampu kumpul kira-kira setengah kilo emas. 500 gram. 500 gram kalau sekarang maknanya dalam kata contoh, kalau dalam sebabnya harga hari ni dalam 260 kan. 60 maknanya dalam 130,000 lah. Okey, jika diharapkan kumpul cash, kesukarannya berpuluh kali ganda untuk capai matlamat tersebut. 130,000 tak senang kan. Bila nampak dia 130,000 mungkin cepat je lah benda tu nak jadi. Mungkin kita rasa rumah ni macam cukup besar je. Bilik air ni rasa macam saya nak buat sekarang kan nak buat epoksi lah, apalah kan. So sebenarnya mungkin epoksi tu tak perlu pun. Macam tu lah. Mungkin hanyalah kita rasa macam tak apalah nak cantikkan. Macam tu. Sebab kita rasa kita ada duit. Jadi kita tadi kan yang Cik Zul cakap tadi, yang saya ada pasang poster tadi kan. Cik Zul cakap tadi, kita memang matematik ni kewangan ni matematik, logik matematik, tapi kita membuat keputusan berdasarkan emosi. Contoh tadi emosi. Contoh emosi kan, tengok bilik air rasa macam nak estetikkan lagi, nak cantikkan lagi. Sebab apa? Kita teringat duit kita ada dalam, contoh kata 10,000. Sedangkan 10,000 tu kita ada matlamat dah. Kita nak bayar, nak lansaikan hutang kita yang 20,000 contohnya. Bila kita ada duit, jadi kita nampak benda tu, jadi emosi kita terganggu. Tapi bila kita contoh, kata contoh 2,700 ni, tuan pun ada 5 keping. 2,700 maknanya dah berapa lagi? Dah lebih daripada 10,000 kan. Dah kata 23,000 contoh macam tu. So bila contoh 23,000, tapi emosi tuan pun tak terdetik lah. Sebabnya duduk nampak 5 keping macam ni je. Tak nampak dalam bentuk duit. Lepas tu macam, kalau contoh saya dan rasanya ramai orang juga, macam contoh yang Cik Sabri ni kan, dia katakan jika nak kumpulkan cash, kesukarannya
berpuluh kali ganda lah untuk mencapai matlamat nak simpan 130,000 tadi, setengah kilo tu kan. Sebab dia kata bagi orang yang macam saya dan yang ada hobi yang mahal. Yang Cik Sabri saya kenal lah secara, bukan secara in-person lah, maknanya secara dia dalam grup-grup kami, dia hobi dia suka orang kata apa ni, motor-motor mahal lah, motor mahal. So dia kata, tu yang dia cakap, kalau maknanya kalau contoh dalam bentuk duit, mungkin dah lama dah kot, duit tu jadi motor sikap besar lah. Tapi sebab duit tu duduk dalam emas macam ni, jadi emosi dia terkawal. Dia tak adalah nak pergi beli motor yang macam tu lah, maknanya ini contoh satu macam tu. Mungkin contoh kita perempuan lain lah, contoh kata macam saya contoh hobi murahan, suka beli pinggan. Tapi bila contoh duit saya dah ditukarkan kepada emas, dan saya nak misi bebas hutang, jadinya duit saya tu terkawal dekat situ. Duit tu terkawal dekat situ. Itu contoh saya punya testimoni lah. Ini testimoni yang orang lain lah kan, contoh Cik Sabri macam ni. Ada yang seorang lagi ni testimoninya, dia boleh simpan wang, dia simpan emas, dan dia boleh buka kedai, dia boleh buka klinik. Ini seorang doktor lah, Cik Muhammad Fahmi Naim ni. Cik Muhammad Fahmi Naim ni. So dia mula kenal emas pada tahun 2014. Sebelum tu duit dia selalu bocor. Maknanya dia selalulah duit tu, dia ada duit, lepas tu bocor. Maknanya macam contoh, dia ada matlamat, contoh saya kata tadi, nak bayar hutang yang contoh kata 10,000, tapi ada duit sikit je bocor, pergi beli tahap apa kan, contoh kata yang lelaki, contoh tadi dia suka motor kan, contoh lelaki kata kadang-kadang kan suka tukar sport rim kereta ke kan, so suka nak orang kata modified kereta ke kan. So kerja dia dah 2 tahun kerja, tapi simpanan tak pernah ada. Lepas kenal emas, public gold, alhamdulillah simpanan dia makin bertambah. Okay. So pada tahun 2018, alhamdulillah dia boleh jual sebahagian emas tu. Maknanya dia kena 2014. 2014 sebelum tu dia dah kerja. Tapi 2014 dia mula simpan emas. Tahun 2014 dia jual sebahagian emas dia tu untuk buat modal buka klinik. Ini memang doktor lah, Dr. Muhammad Fahmi Naim ni seorang doktor. Dia buka klinik. So sebab apa? Bila simpan emas, kita dah tak ingat dah nilai simpanan kita berapa. Macam contoh, saya nak cerita kat tuan-puan, jadi saya ingat 2,700. Tapi kalau saya tengok dalam macam ni je, saya tak nampak 2,700 tu. Saya nampak 10 gram. Saya dapat 10 gram. Okay. Yang penting, bila kita simpan emas tadi kan, yang saya cakap tadi, yang Cik Zul ada mention tu, dalam buku ni pun ada mention, bila kita simpan emas, kita nampak dalam bentuk RM dan emosi kita stabil. Lepas tu satu lagi, emosi kita dengan emas adalah untuk kita simpan. Dia bukannya kita nak, bila benda macam ni, bila simpan macam ni, kita tak ada nak tukarkan. Nampak dalam bentuk bayang, kata contoh, saya nak bayangkan, kata contohlah, saya ni mungkin orang kata pinggan mangkuk yang agak biasa-biasa je lah, macam contoh korel lah. Saya tak bayangkanlah bentuk korel dah macam ni, tapi bila saya nampak RM, contoh saya ada 400, 500 kan, sebelum nampak korel satu set. Sebab saya tahu pinggan korel tu, contoh kan, dia 16 pieces tu RM400 kan. So saya cepat saja nak convertkan duit tu ke dalam bentuk material yang lain. Tapi bila contoh macam ni, saya ada 2,700 dalam bentuk 10 gram macam ni, tapi dia lambat kita nak tukarkan. Kalau kita bertukarkan pun, dia lambat kita nak pergi beli benda tu. Sebabnya dia ada proses untuk menukarkan emas ni ke dalam bentuk duit. Contoh kata tadi, nak pergi arahnukan ataupun kita nak jual. Kalau nak jual, maknanya kita pergi jumpa orang. Okey, nak cari orang, nak jaga orang lah kan. Contoh tak ada terdesak, tapi nak jual, kena call saya, contoh saya boleh belilah. Kalau yang nilai kecil-kecil, contoh Asia saya nak call. So kita kena ada effort untuk nak menjual tu. Ataupun kita nak arahnukan, kita kena pergi ke arahnu lah. Contoh kata tadi, kata contoh lah, bank yang biasa yang terdekat, arahnu yang terdekat banyak yang ada adalah arahnu Pos Malaysia contoh. So tuan-puan kena ada effort lah, at least bawa emas ni pergi drive, pergi ke arahnu pos, contoh dia buat pos lah mana-mana kan. So pergi ke sana, nak kena menunggu apa semua. Jadi dia ada tempoh masa bertenang kat situ. Mungkin masa yang kita kata benda tu satu keperluan. Lepas tu kita kata macam bila tengah jalan tu kan, kita nak proses untuk nak pergi tukarkan emas ni kepada duit. Mungkin kita boleh kita akan rationalize balik. Kenapa nak kena beli pinggan? Contoh saya ada pinggan kan. Kenapa nak kena beli pinggan? Pinggan dah ada kot kat rumah. Tak payahlah. So dia ada tempoh masa bertenang, dan kita boleh fikir logik balik, sebenarnya tak perlu pun benda tu. Tak payahlah. Sedangkan kalau kita ada contoh kata 400 dalam bentuk duit, kalau orang yang panas tangan maknanya kan, dalam bentuk duit cepat je nak, sekarang kan transfer je beli kan, nak beli online kan, so transfer je tek habis.
tunggu je sampai. Sebab dia tak ada tempoh masa bertenang. Apatah lagi sihir yang ini memang saya belajar lah, sebab saya belajar. Maknanya ini adalah satu sihir dalam marketing lah. Sihir dalam marketing. Contoh kan kita tengok kan jualan online dalam TV kan. Jualan online dalam TV. Kalau contoh dalam yang online yang dalam internet ni, dia tak ada cakap stok ni ada berapa lagi kan, nak tinggal 10 minit lagi nak jual kan. Tapi dalam TV tu sangat akan merangsang otak kita untuk membeli cepat saja. Sebabnya apa? Dia kan cakap itu sebuah sihir lah sebenarnya, sihir marketing. Maknanya dia kan cakap, okey, sekarang ni hanya ada balance 50 unit. Lepas tu sekarang ada balance 20 unit. Harga ni mungkin nanti next time tak akan dapat lah harga ni. So itu adalah sihir lah. So bila kita adalah bentuk duit kita dalam bentuk duit, bukan dalam bentuk emas macam ni, kita akan cepatlah nak tekan je nak beli tu. Saya percaya sebab ramai orang yang saya jumpa, ada orang yang mak-maknya duduk kat rumah kan. Mak-mak kita yang duduk kat rumah tu pun macam, mungkin orang yang tak ada kerja kan, duduk kat rumah boleh tengok TV kan, macam dah mungkin dah orang kata tak rehat, tak berapa sihat untuk nak bekerja. Mungkin kata dia dah tua-tua ni memang duduk je depan TV, tak boleh nak berjalan banyak sangat. So duduk depan TV dan dia akan orang kata terhipnosis lah untuk oleh jualan tersebut. Dan biasanya ada banyak lah yang saya dengar-dengar yang pada kawan-kawan saya, dia cakap mak dia akan call, okey beli sekarang sebab dia dah nak habis. So kita tak ada tempoh masa bertenang. Sebab tu dia nak bagi kat kita supaya tak ada tempoh kita berfikir panjang. Sangat bahaya. Sebab tu sangat bahaya. Sekarang memang lagi sangat bahayalah. Kita adalah dalam bentuk duit. Sebab tu saya contoh yang cik ini yang kata tadi, dia dah boleh menyimpan dan dia simpan dan dia tukarkan dalam bentuk dalam bentuk dia buka kedai, buka klinik tadi kan. So maknanya dia boleh menyimpan dalam bentuk emas dan digunakan emas tu untuk meningkatkan nilai kekayaan dia. Kalau contoh kita pun, kita nak misi bebas hutang, tapi misi bebas hutang ni maknanya kita kena ada kesedaran lah. Bila baca buku, contoh yang saya tunjuk tadi, buku-buku kewangan tu, maknanya kita kena ada kesedaran. Bila kita nak misi bebas hutang, lepas tu kita janganlah buat hutang lagi. Jangan buat hutang yang tak baik lah. Gila buat hutang yang baik tak ada masalah kan. Ramai orang yang hutang berjuta-juta, tapi hutang dia tu boleh memberikan kepada kekayaan kepada dia balik. So tak ada masalah. So kita lah yang kena cari ilmu macam mana orang kata OPM, others people money. Macam mana kita boleh menggunakan duit orang lain untuk menambah kekayaan kita lah. Okay. So yang saya cakap tadi kan pasal duit tadi, duit. So ini saya punya mentor lah. So dia kata, saya hadkan dana kecemasan dalam tabung haji sebanyak 3 bulan pendapatan sahaja. Selebihnya saya simpan dalam bentuk emas. Sebab dia selalu sebut dalam buku ni, mana buku ni, Misi Bebas Hutang ni, Cik Zul ni, dia sebut dalam buku Misi Bebas Hutang ni. So kalau dia ada duit lebih, memang macam contoh dia kata dia ambil, kalau duit dia banyak pun dia simpan dalam wallet. Samalah sebenarnya saya pun simpan dalam wallet. Kalau satu contoh, kita ambil contohlah kita ambil 200. 200 cepat je habis kan. Mungkin satu hari 2 hari dah habis. Kalau kita ambil RM50 pun 1 hari 2 hari juga habis. So maknanya duit kita ada banyak, memang kita cepat je akan habis. Sebab emosi kita dengan duit adalah untuk membeli. Selebihnya saya simpan dalam bentuk emas, dia cakap tadi. Sebab dia tahu, dan dia tahu dah proven untuk diri dia. Dia bila dia simpan dalam emas tu akan menjaga kekayaan dia. So dia tak beli benda-benda yang orang kata tadi, yang saya kata tadi, kita kena differentiatekan antara keperluan dan juga kehendak. Itu yang paling basic sebenarnya. Kita kena tentukan antara keperluan dan juga kehendak. So maknanya kita kena buat bajet awal-awal lah. Bajet awal-awal. Mana yang mungkin dalam masuk dalam kategori kehendak tu, bukan keperluan, mungkin kita boleh delay lah. Kita delay kan, contoh kita lambatkan contoh 2 bulan ataupun 3 bulan. Kalau mungkin dah betul-betul kehendak tu jadi keperluan 3 bulan tu, kita kena belilah. Maknanya kita ada tempoh masa 3 bulan untuk kumpul duit untuk nak beli barang tersebut yang memang betul keperluan. Okay. So maknanya contoh tadi untuk misi bebas hutang, contoh kata tuan pun ada lebihan 1,000, so simpan, tukarkan dia lah ke dalam bentuk emas macam ni. So kalau dengan public gold, contoh dia ada tiga cara lah untuk tuan pun boleh menyimpan. Kalau contohnya ada 1,000 pun masih belum boleh membelilah yang 1 dinar tu, sebab 1 dinar tu 1,000 lebih. Tapi mungkin tuan puan boleh membeli dengan cara kedua, iaitu yang cara pertama adalah secara full payment purchase. Maknanya contoh kata nak beli yang 1 dinar macam tadi, 1 dinar ni 1,100 lebih.
Kalau ada 1,100 lebih, terus boleh belilah scalping macam ni, bayaran full payment. Ataupun yang cara kedua, contoh yang macam ni juga, 1 dinar ni boleh bayar 6 kali. Dalam RM180 macam tu satu bulan. Boleh bayar 6 kali. Tapi kalau contoh kata tadi, tuan puan memang ada nak misi bebas hutang dan ada lebihan 1,000 satu bulan. Contohnya. So boleh tengoklah apa yang item yang puan-puan boleh beli. Contoh kata nak bayar dalam masa 6 bulan 1,000 dia punya bajet satu bulan. So kita boleh tengoklah nanti. Saya boleh bantu tuan-puan untuk nak pastikan 1,000 tuan-puan tu boleh terjaga setiap bulan. Maknanya tuan-puan boleh simpan dan benda tu akan tuan-puan boleh guna bila nak langsaikan hutang nanti. So saya akan boleh advice lah tuan-puan macam mana caranya untuk nak memastikan, contoh kata bajet 1,000 apa yang patut saya beli. So kita boleh saya boleh advice lah. So nanti tuan-puan boleh decide cara mana yang tuan-puan nak. Ada 3 cara tadi full payment ataupun satu lagi cara bayaran secara 6 kali. So jangan risau, full payment, bayaran 6 kali dan bayaran cara ketiga semuanya adalah patuh syariah. Patuh syariah, ada sijil patuh syariah. So tak ada masalah lah. Yang kalau kata pernah dengar beli emas ni tak boleh bayar orang kata bayaran kali ansuran kan, tak ada masalah. So memang semuanya adalah patuh syariah dan dah ada sijil patuh syariah sejak daripada 2017 lagi. So cara ketiga ni orang yang memang orang kata bajetnya sangat kecil, mungkin kata saya ni memang boleh simpan 100 je sebulan. Okay, 100 je sebulan, tak ada masalah. Kalau tak simpan 1 sebulan, maknanya contoh kata simpan dalam bentuk wang, mungkin wang tu habis juga. So simpan dalam bentuk emas. Dalam contoh yang cara ketiga adalah melalui akaun emas, simpanan public gold ataupun kita panggil sebagai GAP lah, Gold Accumulation Program. So minimal lah 100. Contoh kata saya ada 100.5, boleh je simpan 100.5. Dia RM50 lah dalam 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 RM50 lah dia selanya 100, 150, 200, 150. So boleh simpan dalam bentuk macam tu setiap bulan. Kan? Jadinya contoh kata 2 bulan ataupun 3 bulan dah boleh dapatlah 300, dah boleh dapatlah 1 gram lebih. Berbanding dengan tuan-puan simpan dalam bentuk duit, takut tadi emosi terganggu tu kan. Okey. Kalau contoh kata 6 bulan dah dapat berapa? Dah banyak kan, mungkin tak lama sikit boleh dapat keluarkan satu dinar macam ni. Yang dalam gap tu pun boleh keluarkan dalam bentuk macam ni juga, tak ada masalah pun. Bila dah ada banyak dalam akaun emas tu, boleh keluarkan dan simpan sendiri. Kalau macam yang saya kata tadi, tak boleh tidur malam, bila simpan kat rumah tak payah keluarkan. Tapi sebenarnya untuk kita nak ada emosi lagi, kita nak tambah untuk simpanan kita, kena simpan satu. So saya selalu sarankan yang duduk dalam akaun emas, saya punya penyimpan emas, bila ada banyak sedikit, keluarkan satu, simpan dalam, kecil je ni, duit sebesar duit 10 sen je. Dalam wallet pun boleh, sebab dia bagi casing, dia bagi orang kata beg plastik macam ni. So boleh simpan je dalam wallet. Boleh simpan dalam wallet. Contoh 1,000 macam ni kan, bertahun-tahun dia simpan, ada kekal dalam wallet lah. Kalau berbanding dengan duit 1,000. Sekejap je kan, 1 minggu dah boleh habis 1,000. Okey. So maknanya emosi kita memang akan stabil dan kita boleh mempercepatkan misi bebas hutang kita. Contoh kata ada kita memang kena ada misi lah. Kita ada misi dan kita ada list kan apa yang saya cakap tadi kan. Pertamanya adalah kena listkan lah apa kita punya komitmen bulanan, maknanya hutang kita apa yang kita nak bayar, dan boleh ikut cara yang saya cakap tadi, ikut cara yang tuan tadi Ismail syorkan lah. Maknanya jangan tengok dari segi dah paling tinggi ke apa, tak perlu. Tengok aja dari segi jumlah yang paling kecil. Sebab bila kita selesaikan jumlah yang paling kecil, kalau contoh kita ada 5 hutang, kita selesaikan 1, kita dah nampak 4 dah. Kita tak nampak tadi, walaupun itu hanya berapa persen je daripada portion keseluruhan hutang kita, tapi kita dah nampak 4. So bila kita buang lagi 1, dia tinggal 3, jadi kita rasa macam aku hanya 3, walaupun mungkin portionnya besar, tak ada masalah. So kita buat macam tu. Cara pakar syorkan kan. So cara ketiga adalah mana kita menyimpan dengan tekal lah. Menyimpan dengan tekal. Dan menyimpan tekal, saya ada share sebelum ni berkenaan dengan teknik snowball lah. So teknik snowball ni macam mana tuan-puan menggunakan pendapatan ataupun simpanan daripada yang kita punya bayaran hutang sebelum ni untuk kita nak meningkatkan kita punya simpanan. Boleh tengoklah saya punya, nanti boleh tengok saya punya, kalau nak senang masuk je dalam saya punya YouTube, cari je teknik snowball, nanti boleh dengar saya punya perkongsian berkenaan teknik snowball. Macam mana dengan teknik snowball boleh gunakan duit ataupun emas, tapi kalau gunakan emas cepat lagi misi bebas hutang tuan-puan.
macam mana teknik snowball tu boleh mempercepatkan misi bebas hutang. Teknik snowball ni bukan saya reka lah. So memang dah orang kata daripada dah lama dah benda ni. Saya pun tak pastilah daripada siapa. Tapi bukan orang Malaysia lah. Bukan orang Malaysia, maknanya memang teknik kewangan yang sangat proven. Kita boleh pakai teknik snowball untuk mempercepatkan misi bebas hutang. Cuma toolsnya, tuan-puan boleh guna duit ataupun boleh guna emas. Tapi bila gunakan tools emas, saya percaya dengan testimoni ramai orang, tuan-puan akan cepat dapat capai misi bebas hutang dengan gunakan teknik snowball dengan emas. Okey. So kalau tuan-puan berminat, nampak macam mana yang bila saya cerita tadi, bila saya berkongsi pengalaman saya, pengalaman orang lain, dan juga daripada pembacaan saya, daripada perkongsian mentor-mentor emas, perkongsian mentor-mentor kewangan, macam mana emas boleh mempercepatkan misi bebas hutang tuan-puan. Kalau berminat untuk nak cuba, macam mana kan, bila cuba je baru kita tahu. Kalau kita tak cuba dan kita tak tahulah macam mana caranya, emas ni boleh stabilkan emosi kita untuk menyimpan dan seterusnya capai misi bebas hutang. Okey. So saya harap dengan perkongsian saya ni adalah manfaatnya untuk tuan-puan boleh mempercepatkan misi bebas hutang tuan-puan. Okey. So kalau ada orang kata sedikit ilmu yang tuan-puan dapat daripada perkongsian saya ni, bolehlah tuan-puan tekan butang share untuk orang lain pun dapat ilmu yang sama, boleh dengar ilmu yang sama. Nanti boleh refer jugalah kepada saya punya sesi FB Live yang lain. Contoh saya sebut tadi pasal teknik snowball kan. Okay. So boleh saja nanti sharekan dan juga orang lain pun dapat ilmu yang sama, dan insya-Allah kita boleh jadi orang yang menyebarkan kebaikan lah. So saya pun memang setiap hari ingin menyebarkan sedikit kebaikan lah berkenaan dengan pengurusan kewangan dan juga emas. Macam mana boleh emas boleh membantu saya dan lebih ramai orang lagi untuk meningkatkan pengurusan kewangan dengan lebih baik lah. So sebab saya sangat trigger dengan laporan kewangan daripada bank negara tu lah. 75% daripada rakyat Malaysia tak ada simpanan walaupun RM1,000. So sebenarnya kalau tuan-puan boleh simpan dalam bentuk emas, sekejap aja boleh simpan RM1,000 tu. So kita boleh keluarkan diri kita daripada laporan bank negara tersebut lah. Kan? So kita nak at least kalau contoh kita ada sebarang kesulitan wang yang nak memerlukan contoh RM2,000, kita ada simpanan. Simpan dalam bentuk emas sebab apa? Sebab ianya memang sangat kalis emosi lah. Dah terbukti kalis emosi. So kalau tuan-puan rasa benda tu ada manfaatnya, so alhamdulillah lah. Okey. So kita jumpa lagi di lain sesi FB Live saya. So insya-Allah mungkin esok hari kita, kalau contoh tuan-puan ada nak saya sharingkan berkenaan tajuk apa-apa, boleh saja DM saya ataupun PM saya ataupun WhatsApp saya, tanya mungkin ada nak bertanya ke berkenaan dengan emas, so boleh je direct bertanya. Okey. So terima kasih kerana menonton dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.